merupakan masdar dari rabaha yurabihu murabahatan yang membawa maksud saling menguntungkan. Murabaha also refers to a sale and a purchase of an asset where the markup and the acquisition cost being disclosed to the purchaser. Umumnya, murabaha dinamakan sebagai jual beli amanah adalah kerana jual beli ini bergantung kepada kepercayaan penjual dengan harga barangan pasaran yang diberitahu oleh pembeli. Murabaha adalah sebahagian dari jual beli yang jelas dijalankan secara umum dan dibolehkan dalam Islam. Maka berikut adalah dasar hukum dari Al-Quran yang menunjukkan jual beli secara murabahah dibolehkan berdasarkan ayat-ayat jual beli tersebut. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 198 ini berdasarkan ayat tersebut terkandungnya keharusan untuk berniaga dan mencari keuntungan daripadanya. Maka salah satu kaedah untuk mendapatkan keuntungan adalah menjual dengan lebih mahal berbanding harga asal atau modal, iaitu secara murabahah atau musawamah. Pada surah An-Nisa ayat 29, di sini dapatlah kita lihat bahawa bai' al-murabahah adalah satu urus niaga yang mana kedua belah pihak saling meredai ke atas harga yang ditetapkan. Muamalah adalah diharuskan kecuali ada dalil atau nas yang melarang jual beli tersebut. Maka hukum asal bagi sebuah akad adalah harus. Berdasarkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 275, Imam Syafi'i telah menjelaskan dalam kitab bahawa hukum asal jual beli adalah mubah berdasarkan keredaan kedua-dua belah pihak dan apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Al-Mainani juga menyebut dalam kitab Al-Hidayah bahawa murabahah adalah diharuskan selagi mana syarat-syarat keharusan iaitu jelas barang dan harganya, tiada paksaan dalam melakukan kontrak jual beli, al-akid yang sudah balik dan berakal, serta berlaku pertukaran harta dengan harta. Majoriti fuqaha mengharuskan bai' al-murabahah. Rukun jual beli dengan murabahah juga tertakluk kepada rukun jual beli secara umumnya. Menurut pandangan para jumhur ulama, dalam kontrak jual beli mempunyai 4 rukun, iaitu sirah, yakni ucapan ijab dan qabul yang terbit dari dua pihak yang berakad. Yang kedua, ma'qud alaih, iaitu barang atau perkara yang dijadikan subjek kepada akad dalam jual beli. Al-aqidain, iaitu pihak yang berakad, iaitu pembeli dan penjual. Syarat sah jual beli yang dikhususkan ke atas kontrak murabahah. Yang pertama, kos modal hendaklah dinyatakan kepada pembeli kedua akan harga pertama yang dibeli oleh penjual ketika akad. Kos yang ditambah, yakni keuntungan, juga hendaklah dimaklumkan kepada pembeli. Yang ketiga, jika berlaku kekeliruan dalam menentukan kadar sebenar kos satu barangan, maka pihak pembeli boleh membatalkan kontrak tersebut. Yang keempat, barangan yang dibeli secara bai' al-murabahah adalah bukan daripada barangan yang berkaitan dengan riba atau aset yang boleh mencetuskan kepada riba seperti barangan ribawi. Yang kelima, hendaklah kontrak pertama jual beli tersebut antara pembekal dan penjual sah di sisi syarak. Jika kontrak itu fasid, maka jualan secara murabahah adalah tidak harus. Accounting and Auditing Organization, the Islamic Finance Institution, mendefinisikan murabahah sebagai menjual suatu barangan dengan harga asal yang dibeli modal oleh penjual beserta keuntungan yang diketahui serta dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Di Malaysia, konsep murabahah dalam institusi perbankan Islam semasa dikenali sebagai bai' al-murabahah lil amir bil asyira'. Ia merupakan satu bentuk permintaan daripada satu pihak iaitu pelanggan kepada satu pihak lain, kebiasaannya pihak bank, untuk membeli satu aset yang diingini pelanggan dengan cara pihak pelanggan berjanji akan membelinya daripada pembeli awal iaitu pihak bank secara jualan murabahah yang dipersetujui kadar keuntungan antara kedua-dua pihak dan bayarannya dilakukan secara sekaligus atau beransur-ansur bergantung kepada kemampuan pelanggan. Contohnya, Bank Islam menawarkan pembiayaan kenderaan I bagi pembelian kenderaan. Berdasarkan kepada rajah, pihak bank akan melantik pelanggan sebagai ejen pembelian kenderaan iaitu wakil bank. Seterusnya, pelanggan iaitu wakil bank akan membeli kenderaan daripada pengedar iaitu wakil jualan. Kemudian, pihak bank akan menjual kenderaan yang dibeli kepada pelanggan. Pelanggan akan membayar secara tangguh harga asal kenderaan serta kadar keuntungan yang telah dipersetujui. Kadar kebiasaan bagi kenderaan nasional ialah 3% sehingga 3.6% bagi tempoh setahun, manakala bagi kenderaan bukan nasional 2.9% sehingga 3.35% bagi tempoh setahun. Pelanggan juga akan mencagar kenderaan kepada pihak bank sebagai cagaran dan security. Rajah menerangkan tentang aplikasi murabahah bagi pembiayaan produk kenderaan. Pertama sekali, pelanggan akan membuat bayaran tempahan atau down payment bagi kenderaan yang ingin dibeli. Step kedua, pelanggan akan mendapatkan pihak bank untuk membiayai lebihan setelah dibuat bayaran tempahan ataupun
down payment. Usaha untuk mendapatkan pihak bank boleh dibuat sendiri atau melalui wakil jualan. Seterusnya, sekiranya permohonan pelanggan diluluskan, pihak bank akan membuat perjanjian dengan pelanggan berkaitan janji untuk beli ataupun undertaking to purchase. Di sini terjadinya wa'ad, iaitu pernyataan oleh seseorang tentang sesuatu tindakan yang akan dilakukan pada masa hadapan yang ada kaitan dengan individu lain, tidak kira sama ada tindakan itu baik atau sebaliknya. Oleh itu, pihak pelanggan terikat untuk membeli kenderaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak bank seperti yang telah dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak. Langkah seterusnya, pihak bank akan melantik pelanggan sebagai wakil bank atau pihak bank akan berurusan sendiri dengan wakil jualan bagi urusan pembelian kenderaan. Apabila sah pemilikan kenderaan tersebut ke atas bank, maka bank akan menjual kenderaan tersebut dengan harga markup seperti mana yang telah dipersetujui. Pelanggan juga bersetuju untuk membayar harga asal kenderaan serta mengetahui dengan jelas nilai keuntungan yang dikenakan ataupun diambil oleh pihak bank seperti mana pada syarat murabahah. Tempoh bayaran kenderaan secara beransur-ansur dibuat berdasarkan persetujuan pelanggan sama ada dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun ataupun 9 tahun. Kesimpulannya, murabahah merupakan salah satu jenis bayaran amanah yang diharuskan syarak. Jualan secara murabahah dilihat sesuai bagi tujuan pembiayaan kenderaan kerana pelanggan dapat mengetahui dengan lebih terperinci berkenaan harga asal sesuatu aset sebelum ditetapkan kadar keuntungan